Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kumpulan kami akan menentangkan tentang serba sedikit tamadun India. Saya Nur Marla binti Nazrul Khan, nombor metrik I1830340 bersama rakan sekelas saya, Husna Liana binti Ismail. Jom kita tengok pada pengenalan tamadun India. Tamadun India merujuk kepada tamadun berpusat di lembah Sungai Indus. Beberapa aspek seperti sosial, budaya, sistem politik dan pemerintahan, sains, falsafah, agama, ekonomi serta kesenian terkandung dalam tamadun India. Tamadun India bermula di benua India dan perkembangannya meliputi beberapa aspek seperti agama, falsafah, seni, budaya dan sebagainya. Konsep dan takrif. Tamadun India merangkumi dua bahagian utama benua kecil India. Yang pertama adalah Indo-Arya yang berpusat di utara Hindia dan kedua adalah Dravida yang bertempat di selatan India. Wilayah kedudukan geografi India. Benua kecil India terletak di antara lautan Hindi dengan pergunungan Himalaya. Ia terbagi kepada dua wilayah utama iaitu India Utara dan India Selatan oleh pergunungan Vindhya. India Utara terbentang sehingga ke kawasan Himalaya, manakala India Selatan terbentang ke Kanyakumari. Di sebelah barat pula disempani oleh tamadun Parsi, manakala di sebelah timur pula ialah tamadun Cina. Masyarakat Indo-Arya. Masyarakat Indo-Arya berbahasa Sanskrit, iaitu bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Terdapat 4 buah Veda yang digunakan oleh masyarakat Indo-Arya, iaitu Rig Veda, Yajur, Sama, Atharva. Keempat-empat kitab tersebut mencerminkan aspek pemikiran, kepercayaan, amalan dan kehidupan masyarakat Indo-Arya. Seterusnya adalah masyarakat Dravida. Masyarakat Dravida berbahasa Tamil yang merupakan asas kepada semua bahasa Dravida. Kepercayaan, pemikiran dan amalan masyarakat ini adalah berasaskan ajaran mazhab Saivism dan Vaishnavism yang berbicara di dalam puisi klasik Sangam. Masyarakat dan budaya. Susun lapis masyarakat India mengikut Veda diistilahkan sebagai asrama dharma, iaitu merangkumi 4 tahap peringkat kehidupan. Yang pertama adalah Brahmacharya, yang kedua adalah Grahastha, yang ketiga adalah Vanaprastha dan keempat adalah Sannyasa. Brahmacharya merupakan kecil sehingga usia 24 tahun. 12 tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa dan 12 tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius. Yang kedua adalah Grahastha. Grahastha merupakan kehidupan berkeluarga. Mula kehidupan berumah tangga 20 tahun hingga 30 tahun usia perkahwinan lelaki, 18 hingga 25 tahun bagi wanita. Mencari kekayaan sebelum berkahwin dan memelihara keharmonian dan menyara keluarga. Ketiga adalah Vanaprastha. Vanaprastha merupakan golongan berumah tangga yang berusia 48 hingga 72 tahun. Mencapai kearifan dan keupayaan menasihati orang lain, menyelesaikan tanggungjawab terhadap keluarga dan mendalami agama. Dan yang terakhir adalah Sannyasa, merupakan menolak kehidupan duniawi. Berusia 72 tahun dapat mengatasi nafsu dan duniawi, berilmu alim dan menjalankan kerja amal serta menyebarkan agama. Kaum wanita mempunyai kebebasan terhad dan usia muda di bawah jagaan ibu. Apabila sudah berkahwin, berada dalam lingkungan keluarga dan suami. Yang seterusnya, jom kita tengok pada sistem kasta. Sistem kasta merupakan satu amalan yang unik dalam tamadun India yang menitik beratkan idea kelas dalam masyarakat yang mempunyai peranan-peranan masing-masing. Yang pertama adalah golongan Brahmin, merupakan golongan pendidik dan merupakan guru agama, penanda penggandalian upacara di kuil serta golongan terpelajar. Yang kedua adalah Satriya. Satriya merupakan golongan kelas pemerintahan dan keselamatan. Yang ketiga adalah Vaishya. Vaishya merupakan kelas perekonomian dan yang keempat adalah Sudra yang merupakan golongan yang terakhir dan berkhidmat kepada ketiga-tiga golongan di atas. Bahasa dan kesusastraan.
kitab Veda dan tafsiran-tafsiran falsafah ditulis di dalam bahasa Sanskrit. Antara kesusastraan Sanskrit yang memiliki ajaran ini ialah karya epik Mahabharata dan Ramayana. Bahasa Sanskrit adalah asas kepada bahasa Indi, masyarakat India moden. Bahasa Dravida merangkumi beberapa bahasa yang penting di bahagian selatan India, Tamil, Telugu, Malayalam dan Kannada. Merupakan bahasa-bahasa yang penting di India Selatan. Epik Ramayana ditulis oleh Valmiki mengandungi unsur-unsur moral yang menekankan kebaikan akan sentiasa mengatasi kejahatan. Setiap orang harus berpegang kepada nilai-nilai murni dalam menjalankan kehidupan. Yang seterusnya adalah epik Mahabharata, ditulis oleh Pujangga Yasa yang merupakan karya puisi terpanjang di dunia. Epik ini mengajar manusia supaya berpegang kepada janji dan menjauhi sifat dan amalan negatif. Yang seterusnya adalah Bhagavad Gita, merupakan sebahagian daripada epik Mahabharata yang mengandungi ajaran agama dalam bentuk falsafah. Antara perkara penting yang ditekankan ialah menjalankan tanggungjawab tanpa mengharapkan sebarang balasan, menyerah diri kepada Tuhan, mendisiplinkan rohani dan jasmani, mengawal nafsu, kemarahan, halauba, dengki dan sebagainya. Kesusastraan Sangam mengandungi dua koleksi, iaitu Etutoke dan Patupatu. Etutoke merujuk kepada antologi 8 buah teks yang temanya terdiri daripada hakam, iaitu dalaman, dan puram, iaitu luaran. Yang seterusnya adalah Patupatu, pula merujuk kepada koleksi nyanyian. Tirukural. Tirukural dikarang oleh Pujangga Tiruvallur yang merupakan sastra klasik yang penting dan tertua dalam kesusastraan Tamil. Isi kandungannya serta pemikirannya setanding dengan karya-karya agung lain di dunia. Ia juga adalah pegangan hidup masyarakat Tamil. Raja-raja Tamil Nadu menganggap Tirukural sebagai sumber inspirasi dalam menjalankan pemerintahan serta adil dan bijaksana. Ringkasannya, Tirukural melambangkan nilai kemanusiaan yang membincangkan pelbagai persoalan tentang sikap manusia terhadap dirinya dan alam. Salah satu contoh daripada Tirukural ialah "Inna settara urtal avarnana nannaya செய்துவிட்டால்" yang bermaksud hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang berbuat jahat kepadamu ialah dengan mempermalukan mereka dengan berbuat baik sebagai balasannya dan melupakan kedua-dua kejahatan dan kebaikan yang dilakukan oleh kedua-dua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Husnaliana binti Ismail, nombor metrik I19304-284. Baik, saya akan menyambung tentang kepelbagaian agama tamadun India. Terdapat pelbagai kepercayaan dan agama dalam tamadun India. Antara agama yang terbesar ialah agama Hindu, agama Buddha, agama Islam serta agama Sikh. Selain itu, terdapat agama seperti agama Jaina, Bahai serta Zoroaster. Agama Hindu merupakan satu cara hidup yang dikenali sebagai Sanatana Dharma yang bermaksud agama yang kekal abadi. Pengasas serta tarikh bermulanya agama ini tidak diketahui. Malah terdapat 6 mazhab dalam agama Hindu yang dibentuk berasaskan kepada dewa-dewi yang disembah. Antara 6 mazhab dewa-dewi yang tersebut ialah dewi yang pertama ialah Shiva yang memegang mazhab Saivisma. Dewi yang kedua ialah Vishnu bermazhab Vainasma. Dewi yang ketiga ialah Shakti bermazhab Shakta. Dewi yang keempat ialah Muruga bermazhab Kaumaram. Dewi yang kelima ialah Ganesha bermazhab Ganapatiyam. Serta yang terakhir ialah Dewi Surya bermazhab Sauram. Dalam agama Hindu, terdapat 5 prinsip utama. Yang pertama ialah kewujudan Tuhan yang unggul. Yang kedua, manusia itu suci. Yang ketiga, perpaduan melalui percintaan. Yang keempat ialah harmoni agama.
Yang kelima ialah pengetahuan tentang sungai, kitab dan mentera yang suci. Manakala 10 prinsip yang terdapat dalam ajaran agama Hindu yang bersifat sejagat ialah pertama, Satya merupakan kejujuran, yang kedua ialah Ahimsa iaitu kesederhanaan, yang ketiga ialah Brahmacharya iaitu tidak berzina, yang keempat ialah Asteya bermaksud tidak merompak, yang kelima Aparigraha bermaksud kesucian, yang keenam Saucha bermaksud kebersihan, yang ketujuh Santosh iaitu kepuasan, yang ke-8 Swadhyaya bermaksud mengaji kitab, yang ke-9 Tapas bermaksud penjimatan, serta yang terakhir sekali Puja iaitu doa. Seterusnya agama Buddha yang diasaskan oleh seorang putera-raja Suddhana yang bernama Siddhartha Gautama Buddha. Gautama daripada suku bangsa Sakya di India. Semasa berumur 29 tahun, Siddhartha Gautama menerima kesedaran di bawah pokok Dobhi dan kemudiannya dikenali sebagai Buddha. Buddha berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu Bud, B-U-D-H, bermakna yang mendapat kesedaran. Ajaran Buddha mengutamakan Dhamma atau Dharma yang menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 kebenaran mulia untuk mengatasi samsara iaitu sengsara atau kitaran kelahiran semula selain menghindarkan karma dengan menjauhkan diri daripada perbuatan jahat. Antara 4 kebenaran mulia, yang pertama ialah penderitaan itu universal. Yang kedua, ada punca segala penderitaan. Yang ketiga ialah penderitaan itu boleh diatasi. Yang keempat, ada cara untuk mengatasi penderitaan. Niat yang betul perlu berkisar pada sifat tidak gelojoh, tidak membenci dan sebagainya. Kemudian, pertuturan hendaklah benar dan jangan sesekali membohongi dan memfitnah orang lain. Kita juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji seperti menipu, minum arak, membunuh, mencuri serta menzina. Salah satu cara untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh agama ialah melalui meditasi. Mari kita kenali pula agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak pada tahun 1469 sehingga 1539 dan diteruskan oleh 9 orang Guru Sikh seperti yang termaktub di dalam kitab suci Guru Grantha Sahib yang merupakan panduan agama penganut Sikh. Mesej Guru Nanak dalam ajarannya menyentuh kod moral dan kerohanian serta semangat kemanusiaan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan gender dalam masyarakat. Agama Sikh merupakan agama monoteisma dan kepercayaan utama adalah mengenai kewujudan Tuhan yang satu iaitu sifat Nirankar atau tidak berbentuk, abadi, amat berkuasa dan manusia tidak dapat menghuraikannya. Penganut Sikh percaya bahawa Tuhan wujud di mana-mana jua dan Tuhan sajalah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Penganut Sikh menyebut nama Tuhan dengan perkataan Wahai Guru bermakna Tuhan yang menakjubkan. Manakala peranan Islam dalam tamadun India ialah Islam memainkan peranan besar dalam pembinaan dan perkembangan tamadun India sejak abad ke-7 Masihi lagi. Kesan pengaruh tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat India termasuk kerohanian dan kebendaan. Yang pertama, satu kuasa yang berpusat di Delhi. Kedua, melahirkan bahasa baru iaitu Urdu. Yang ketiga ialah seni bina iaitu Taj Mahal, Kota Agra serta Qutb Minar. Yang keempat, pusat-pusat pengajian terkenal. Yang kelima, sistem masyarakat tanpa kasta. Dan yang keenam, memartabatkan kedudukan wanita dengan menghapuskan dauri dan amalan sati. Seterusnya ialah pencapaian dalam pelbagai bidang. Yang pertama ialah seni halus. 3 aspek utama yang terkandung dalam seni halus iaitu tarian, muzik dan drama. Semua jenis seni halus ini diterangkan di dalam Natya Sastra oleh Bharata. Bharata Natyam dan Kathak dipersembahkan dengan serentak, dengan muzik dan drama yang dipersembahkan untuk tujuan keagamaan. Bharatanatyam juga dipersembahkan di kuil-kuil di selatan India. Tuhan-Tuhan Siva
Krishna dan Ganesha dikaitkan dengan tarian. Satu imej Tuhan Siwa membayangkan tarian yang dikenali sebagai tarian kosmik. Alat-alat muzik di India Selatan dan India Utara adalah berbeza. India Utara mempunyai sitar, sanhai dan tabala, manakala India Selatan mempunyai vena, natasvaram dan mirdanga. Pencapaian kedua ialah seni bina. Seni bina kuil Hindu ditentukan oleh peraturan, perancangan, pemilihan tapak, metodologi serta astronomi. Keduanya umumnya kuil berbentuk bulat dan empat segi. Penyembahan sangat diutamakan di dalam agama Hindu serta struktur yang penting dalam seni bina Hindu ialah Shinkara bentuk kereta kuda, Vimana berbentuk menara piramid dan Ratha berbentuk binatang atau burung. Dan yang terakhir sekali ialah Gopurum iaitu pintu masuk kuil. Seni bina Buddha juga mempengaruhi seni bina India iaitu semasa pemerintahan Asoka. Jenis-jenis seni bina Buddha ialah stupa Buddha, stambhas, seni bina gua, Vedika batu dan Torana Buddha. Seni bina Islam juga membawa dimensi baru dalam tamadun India. Seni bina ini hasil gabungan unsur-unsur seni Arab dan Parsi di tempatan. Menara Qutb Minar ditulis dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan Taj Mahal merupakan bukti keagungan seni bina Islam. Bukan itu sahaja, terdapat juga pencapaian dalam bentuk seni ukir dalam tamadun India berkait rapat dengan agama merangkumi pembuatan patung, tiang berukir dan seni pahat. Pencapaian seterusnya ialah seni lukis, iaitu candi dan kuil di India dihias dengan lukisan yang menggambarkan unsur-unsur keceriaan dan keagamaan. Pencapaian dalam sains dan teknologi dalam tamadun India menekankan dua aspek iaitu fungsi dan kepentingan secara menyeluruh. Ia merangkumi bidang-bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, logam serta perubatan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.